Hai, what's up guys? Selamat sejahtera semua. Apa khabar? So, minggu ini untuk pendidikan jasmani dan kesihatan tahun 4, kita akan sambung pelajaran minggu lepas tentang penyakit tidak berjangkit. So, masih ingatkan kamu kepada 4 penyakit yang tidak berjangkit yang telah kita pelajari minggu lepas? Okey, bagus. So, hari ini kita akan sambung dengan melihat kesan ataupun apakah simptom bagi penyakit yang tidak berjangkit itu. Baiklah, penyakit pertama ialah sakit jantung. Okey, kalau kamu lihat kat sini gambar uh, dua orang yang mengalami serangan jantung. Okey, gambar di atas tengok bagaimana dia terkejut, kemudian pingsan. Itu kena serangan sakit jantung. Okey, manakala yang kedua yang di bawah ni pun sama. Dia terkejut hingga memberikan reaksi yang sangat teruk lah. Okey, seperti mana yang kamu tahu, penyakit sakit jantung ni adalah melibatkan dengan organ yang itu jantung. Di mana uh, untuk sakit jantung ini, salur darah, ini ialah salur darah yang bawah ni, uh, salur darah pada sekitar jantung ni tersumbat disebabkan oleh lemak yang terkumpul pada salur darah. Okey, yang gambar pertama yang di bawah ni, yang merah ni adalah menunjukkan keratan rentas bagi salur darah. Okey, yang pertama ni yang sihat. Ni tanpa tak yang orang tak ada lemak ataupun kolesterol pada salur darah dia. Okey, kalau fasa yang 2, 3 dan 4 ni dia menunjukkan semakin lama semakin banyak lemak. Kita tengok kalau orang yang normal, salur darah dia dia besar dan jadi salur darah tu lancar. Tapi kalau dia banyak lemak atau kolesterol, saluran darah dia akan tersumbat. Dia akan dihalang oleh lemak-lemak yang terkumpul pada salur darah. So inilah yang akan menyebabkan sakit jantung, lemak pada salur darah. Jadi punca-punca sakit jantung ni kita lihat oleh pengambilan makanan yang berlemak yang berlebihan. Okey, dan menyebabkan salur darah sempit ataupun tersumbat. So apakah kesan atau simptom-simptom orang yang sakit jantung ni? Dia akan mengalami sakit dada dan sesak nafas. Itu adalah simptom atau kesan yang kita boleh tahu seseorang tu ada sakit jantung atau tidak. Okey, seterusnya ialah cara pencegahan. Macam mana kita nak mengatasi sakit jantung ni? Okey, of course lah yang pertama kita kena stop atau kurangkan pengambilan makanan berlemak. Okey, kurangkan sebab terlampau makanan-makanan yang berlemak akan menyebabkan kolesterol ataupun kandungan lemak dalam badan akan meningkat. Okey, yang kedua ialah melakukan senaman secara berkala. Maksudnya terus secara konsisten melakukan senaman. Okey, penyakit yang seterusnya ialah asma. Okey, penyakit asma ni adalah berkaitan dengan saluran pernafasan, iaitu melibatkan organ paru. Okey. Baik, kalau kita tengok kat sini, ini adalah yang gambar di atas ni menunjukkan ciri-ciri orang yang ada asma, iaitu dia menggunakan inhaler ni untuk membantu dia bernafas dengan lancar. Okey, yang bawah ni kita lihat bagaimana ini adalah salah satu punca macam mana seseorang tu boleh terkena dengan penyakit asma ni. Okey, disebabkan oleh dia menghidu asap atau udara yang tidak sihat. Kalau bawah ni adalah kawasan kilang. Okey, apabila tinggal ataupun sentiasa menghidu asap kilang pun akan menyebabkan meningkatkan risiko asma. Alright. Seterusnya kita lihat apakah punca-punca ataupun macam mana kita boleh terkena dengan penyakit asma ni. Okay, yang pertama, alahan kepada habuk asap dan bulu binatang, maksudnya udara tu tidak bersih. Terlalu kerap hidu udara yang tidak bersih akan menyebabkan asma. Ini telah termasuklah menghidu asap rokok, asap kenderaan, asap kilang, kawasan yang berhabuk,
Okey, kalau contohnya kalau kat rumah tu tidak selalu membersihkan rumah. Jadi rumah akan sentiasa berhabuk. Okey. Salah satu cara yang kita boleh buat dekat rumah adalah kita pasang dengan air purifier iaitu penapis udara. Itu pun membantu untuk pencegahan asma. Okey. Selain itu juga bulu biru binatang contohnya macam anjing, kucing yang tidak dijaga dengan baik, tidak dibersihkan pun juga akan menyebabkan uh, risiko penyakit asma ni. Sebab bulu-bulu kucing dan anjing tu biasanya dia akan gugur, jadi dia akan berterbangan dekat dalam udara. Okey, apakah kesan-kesan ataupun simptom bagi penyakit asma kita boleh lihat dekat sini. Yang paling utama dia adalah sukar bernafas dan tercungap-cungap. Itu hard to breathe. Dia akan uh, susah bernafas, batuk-batuk, dia punya dada rasa sempit, sukar bernafas. Itu adalah tanda-tanda atau simptom-simptom bagi orang yang ada pengidap penyakit asma. Okey, bagaimana kita nak menjaga diri kita daripada terkena dengan penyakit asma ni? Okey, yang pertama elakkan berada di kawasan berasap dan berhabuk. Okey, kita sentiasa mengamalkan gaya hidup yang sihat. Kita tak telah berada di kawasan udara yang tidak sihat, tidak bersih, kotor. Adalah lebih baik macam kita selalu pergi ke bersia-sia ataupun berekreasi di kawasan contohnya macam taman yang ada banyak pokok, ataupun berkelah dekat air terjun atau sebagainya. Itu adalah membantu kita mendapatkan udara yang bersih. Alright. Seterusnya kita akan lihat penyakit sakit buah pinggang. Okey, sakit buah pinggang ni adalah melibatkan organ buah pinggang, kidney. Kita tengok gambar di atas ni, merah ni, nampak ada kiri dan kanan, itu adalah buah pinggang kita lah. Kita ada sepasang buah pinggang kiri dan kanan. Okey. Okey, kita akan lihat kita tengok ni. Ini adalah contoh gambar kidney atau buah pinggang. Yang atas ni yang sihat, yang normal. Kalau bawah ni kita lihat macam mana organ buah pinggang yang telah rosak ataupun ada penyakit. Dia kala gelap. Baik, apakah punca-puncanya bagi penyakit buah pinggang ni? Okey, satu punca utama dia adalah kurang mengambil air kosong. Tak suka minum air masak. Dan pengambilan protein yang berlebihan. Selain itu, penyakit tekanan darah tinggi dan diabetes terbatu karang juga boleh menyebabkan penyakit buah pinggang. Dia komplikasi. Komplikasi ni maksudnya, dia dah kena penyakit buah pinggang, dia akan ada penyakit lain. Dia akan berjangkit. Dia akan ada darah tinggi, diabetes, batu karang. Sebab tu dinamakan komplikasi. Dikumpulkan penyakit tu. Dia akan mudah berjangkit kepada, bukan berjangkit, maksudnya dia akan mewujudkan lagi penyakit lain. Okey, apakah kesan bagi penyakit buah pinggang ni? Okey lah, macam mana kita nak tahu seorang tu ada sakit buah pinggang? Okey, yang pertama kencing berdarah. Kalau kita kencing yang normal, kita lihat kita warna kuning ataupun putih lah, putih yang baik. Kalau kuning tu dia ada campuran bahan asing lain. Contohnya kalau kita minum 100 plus ke ataupun Red Bull, minum kopi, teh banyak, itu dia air kencing kita akan jadi kuning. Jadi kalau air kencing yang sihat menunjukkan kita cukup air masak adalah warna putih. Okey, kemudian kita akan mudah rasa letih, kulit akan rasa kering, dan berat badan akan merosot atau turun. Okey, macam mana kita nak mengatasi penyakit buah pinggang? Adalah dengan minum air kosong atau air masak sekurang-kurangnya 2 liter sehari. Minum banyak air masak ataupun air kosong. Bila kita minum banyak air kosong atau air masak ni, dia akan membantu mengurangkan kandungan gula dalam badan. Okey, kemudian kurangkan pengambilan protein dan of course yang paling penting ialah kena bersenam. Tengok bawah ni, minum banyak air. Semakin banyak air kita minum, air masak, adalah semakin baik. Alright.
So, yang terakhir ialah diabetes atau kencing, kencing manis. Okey. So, kita lihat. Uh, so, punca penyakit diabetes atau kencing manis ni adalah kandungan gula dalam badan yang tinggi. Selain itu, orang obesiti atau mempunyai berat badan yang berlebihan juga uh, boleh menyebabkan diabetes. Jadi, diabetes ni adalah organ yang terlibat ialah pankreas yang terletak pada bahagian perut, bawah perut. Okey, apakah tanda-tanda orang yang mengalami diabetes? Okey, dia akan mengalami berat badan yang susut secara mendadak dan dia akan penglihatannya menjadi kabur. Ini paling utama sekali lah. Kalau dia lihat sebelum ni dia uh, sightness dia atau penglihatan dia baik, tiba-tiba menjadi kabur, susah nak tengok. Itu adalah tanda-tanda antara tanda-tanda orang yang diabetes dan boleh menyebabkan buta. Okey, dan yang paling teruk sekali kalau diabetes ni adalah luka dia lambat sembuh. Luka dia macam saya sebut kan minggu lepas. Kalau orang kena diabetes ni, dia akan, kalau dia kena luka, dia susah nak sembuh. Dan kalau lebih teruk, dia akan menyebabkan anggota badan terpaksa dipotong. Okey. Jadi macam mana kita nak mengatasi atau mencegah penyakit diabetes ni adalah dengan kurangkan pengambilan gula, senaman, lakukan senaman dan amalkan makanan yang seimbang. Okay, so macam saya sebutlah minggu lepas kan, macam mana kita nak mengelakkan penyakit tidak berjangkit ni. Yang pertama, apa-apa penyakit yang asma, diabetes, penyakit jantung, sakit paru pinggang, yang pertama ialah mendapatkan pemeriksaan doktor secara berkala. Atau yang kedua, amalkan pemakanan seimbang dan bersenam. Okay. Alright guys, itu saja untuk minggu ini. Okay, untuk minggu seterusnya kita akan gantikan dengan pendidikan jasmani pula. Minggu ni kita tak dapat untuk pendidikan jasmani sebab ada sedikit masalah lah teknikal untuk rakaman pendidikan jasmani. So kita terpaksa buat pendidikan kesihatan minggu ni. So lepas ni kamu terus ke Google Classroom untuk melihat kuis yang cikgu sediakan. Okay, so itu saja untuk minggu ni. Kita jumpa lagi pada minggu akan datang. Sekian, terima kasih.